Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam siri ini. Dalam siri yang telah lepas, pernah Ustaz menyatakan bahawa untuk menentukan bahasa Arab itu mudah ataupun tidak, kita mestilah merujuk kepada objektif yang kita belajar. Yang kedua, kita juga mesti melihat kepada pendekatan pengajaran itu sendiri dan pembelajaran. Yang ketiga adalah latihan. Sekiranya ketiga-tiga unsur ini diambil kira dengan betul, maka insya-Allah pembelajaran kita menjadi lebih mudah dan pelajar akan merasai seronok untuk mempelajari bahasa Arab. Sebagai contoh, sebagai contoh dalam siri yang sebelum ini, Ustaz ada menunjukkan satu ayat yang kita boleh guna pakai sebagai permulaan, di mana bermula daripada ayat tersebut kita dapat membina sedikit demi sedikit. Setelah selesai ayat itu, maka kita berpindah dengan ayat yang lain pula. Ayat yang kita belajar sebelum ini, kita menggunakan ayat ma'ashalal lughatal arabiyyah. Jadi daripada ma'ashalal lughatal arabiyyah, kita juga boleh menghasilkan ayat yang baru, yalaha min lughatin sahlah. Dengan kita boleh membentuk ayat-ayat yang pelbagai daripada ayat-ayat yang pelbagai, maka daripada sini sedikit demi sedikit kita akan menambah kebolehan kita dalam berbahasa Arab. Jadi hari ini, sebagai contoh, hari ini Ustaz akan bagi lagi satu lagi ayat yang boleh kita kutip daripada mana-mana sumber. Macam sekarang ini banyak kawan-kawan kita yang mereka post dalam WhatsApp dan mungkin dalam Facebook. Ayat-ayat yang baik kita boleh guna pakai dan kita boleh atur untuk menjadi bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. Contohnya, apa ucapan-ucapan yang kita selalu boleh guna. Contohnya kalau kita lepas solat, jadi kita pun mengatakan ayat ataupun kita menggunakan ucapan tertentu. Biasanya kalau kita pergi ke masjid setelah solat, ada orang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka pun bersalam. Adakah itu betul? Sepatutnya tidak begitu, sebab selepas solat dia ada ucapan. Sebagaimana yang selalu kita guna, kita kata takabbalallah. Maksudnya semoga Allah tu menerima solat kita. Begitulah ucapan-ucapan seperti ini mesti kita senaraikan betul-betul dan kita belajar daripada satu ayat ke satu ayat, dan setelah kita belajar demikian maka kita terus guna. Sebab yang Ustaz katakan di sini, setiap apa yang kita belajar mestilah merujuk kepada objektif. Yang kedua, kita juga kena pilih ayat yang sesuai untuk kita hasilkan objektif kita tersebut, untuk kita capai objektif tersebut. Yang ketiga, dia kena berterusan menggunanya. Sama ada kita mencari, mengguna, bercakap dengan kawan-kawan kita daripada situ, maka insya-Allah kita akan dapat memahami bahasa Arab, dapat menggunakan bahasa Arab dengan lebih baik. Contoh yang kedua tadi yang Ustaz sebut, ucapan-ucapan seperti takabbalallah selepas kita solat. Kalau kawan kita nak musafir, kita juga mesti tahu apakah ucapannya dalam bahasa Arab. Biasanya kita ucapkan, kalau kawan kita nak musafir, kita kata rafaqatkas salamah, semoga perjalanan anda akan ditemani oleh keselamatan. Begitu juga penggunaan ilal liqa ma'assalamah. Ilal liqa ma'assalamah ini Ustaz lihat ramai yang tersilap penggunaannya. Sebenarnya ma'assalamah ini kita ucapkan kepada orang yang nak meninggalkan kita. Sebab kita ucapkan ma'assalamah, artinya mereka tu pergi dengan keselamatan mengiringi mereka. Tetapi ilal liqa bukan orang yang nak menghantar orang yang nak pergi. Ilal liqa itu diucapkan oleh orang yang nak musafir, dia nak meninggalkan kita, dia mengharapkan pemergiannya nanti akan dapat suatu hari kembali berjumpa kita, maka mereka akan kata ilal liqa.
Kalau kita pada hari raya juga, kita boleh ucap dengan ucapan khusus kullu amin wa antum bi khair. Juga boleh kita guna taqabbalallah minna wa minkum. Banyak ayat-ayat. Jadi ayat-ayat seperti itulah yang kita perlu pilih dahulu. Ini sekiranya pembelajaran bahasa Arab kita objektifnya untuk berkomunikasi. Tetapi kalaulah objektif kita untuk mendalami bahasa Arab, untuk mendalami bahasa Arab, untuk mengambil peperiksaan, lain pula bentuk dia. Jadi yang itu Ustaz akan detailkan dalam siri-siri, tapi bukan sekarang. Dia masih jauh lagi percakapan ataupun perbahasan mengenai tersebut. Sekarang ini sebagai asas. Jadi video-video pada peringkat permulaan ini, siri-siri video yang dibuat di sini adalah sekadar memberi gambaran apa idea bahasa Arab dan macam mana yang sepatutnya kita belajar. Selain itu, kita juga jangan lupa dalam mempelajari mana-mana bahasa dia mempunyai kemahirannya, kemahiran pembelajaran. Sebagaimana kita sebut sebelum ini juga, kemahiran pertama mesti melalui kemahiran mendengar, setelah itu bercakap, dan seterusnya kemahiran menulis dan kemahiran membaca dan menulis. Jadi semua ini hendaklah kita ikut dengan tepat. Ataupun kita kena memahami dengan betul supaya pembelajaran kita dapat belajar dengan baik, dan kita akan merasa kita ni faham, kita boleh guna, dan akhirnya seronok. Jadi kalau kita belajar, kita tak faham, macam mana kita nak seronok? Jadi keseronokan itu ialah tiba setelah kita memahaminya. Itulah dalam siri ini yang Ustaz ingin sampaikan. Dan untuk siri seterusnya, Ustaz akan memperlihatkan pendekatan yang menyebabkan kita tu rasa payah. Apakah puncanya nanti? InsyaAllah kita akan berjumpa dalam siri berikutnya. Wa ila dzalikal hin astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.